أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقل ربي أعوذ بك من همذات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. Dan katakanlah, wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari hasutan syaitan-syaitan, dan aku berlindung kepadamu, wahai Tuhanku, supaya syaitan-syaitan itu tidak menghampiriku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anda semua? Seperti biasa, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada anda semua yang sudi mampir ke channel ini, ya, kemudian like, subscribe dan share. Dan juga saya turut mendoakan anda semua sentiasa sihat walafiat, panjang umur, murah rezeki dan terhindar daripada gangguan makhluk halus di kalangan jin dan syaitan. Dan tak lupa juga saya mengucapkan salam lebaran ataupun selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua penonton di channel Kisah Seramku ini. Alhamdulillah, kali ini kita akan menceritakan dua kisah seram. Dua kisah seram yang telah dikirim oleh rakan subscriber kita yang bernama Alim, ya. Beliau telah mengirim dua kisah seram untuk menjadi tetapan kita ataupun yang saya akan kongsikan kepada semua rakan-rakan yang menonton channel ini. Saksikan selepas ini. Alhamdulillah, kisah yang pertama. Kisah yang pertama, kisah seram ketika balik beraya ke kampung halaman. Kisahnya adalah menceritakan, ya, maka katanya, aku pada hari itu adalah hari yang terakhir Ramadan. Pada hari itu adalah hari yang terakhir Ramadan, dan pertama sekali saya bercadang untuk balik ke kampung pada siang hari, ya. Tetapi memandangkan kenderaan saya ini selalu bila jalan, ya, di waktu panas matahari, kebiasaannya saya akan pasang aircon kereta. Tetapi bila pasang aircon kereta, maka temperaturenya naik, suhu akan naik, meragamlah kenderaanku ini. Sebab itu aku tak jadi jalan pada siang hari. Aku bertukar arah untuk jalan di malam hari. Sekurang-kurangnya aku tak perlulah pasang aircon kereta. Dengan membuka tingkap sahaja pun lega rasanya kerana hawa yang dingin masuk ke dalam kenderaanku ketika itu. Maka aku telah memilih, ya, jalan seorang diri pada malam takbir. Adapun adik-beradikku yang lain dah sampai awal ke kampung bersama dengan keluarga masing-masing. Jadi artinya saya rasa gembira juga lah. Sekurang-kurangnya adalah yang menolong ibu dan ayah di kampung, ya, memasak kuih raya, lemang dan sebagainya, membersihkan rumah ataupun mengindahkan halaman rumah. Kerana adik-beradik saya dah datang awal ke kampung. Saya ini seorang yang bujang, belum berkeluarga. Jadi saya cadang balik biarlah perlahan-lahan dengan santai. Saya akan membawa kereta pada malam hari, iaitu kira-kira pukul 11 malam. Saya dah siapkan semua bekalan makanan dimakan di tengah jalan. Kemudian juga saya telah siapkan baju-baju yang perlu dibawa untuk sambutan Hari Raya Aidilfitri di kampung. Dan juga saya menyiapkan duit-duit raya, sampul-sampul raya yang saya telah bungkus dalam satu plastik hitam. Jumlahnya lebih kurang tak banyak lah, RM200, ya. Saya khaskan untuk kanak-kanak yang datang beraya di rumah ibu saya nanti di kampung. Maka saya pun jalanlah pada malam itu dalam keadaan yang santai, jalan perlahan sambil memasang radio. Dan di radio cuma yang terdengar adalah lagu-lagu raya, lagu-lagu raya yang syahdu, menambahkan kegembiraan aku balik ke kampung.
lagu-lagu lama apatah lagi seperti lagu Piramli, ya, dan macam-macam lagu-lagu nostalgia tentang Hari Raya Aidilfitri. Ini menyebabkan aku rasa tenang dan rasa seronok, bahkan kerinduan untuk balik ke kampung itu makin mendalam dalam diriku. Maka lebih kurang 2 jam perjalanan aku, ya, daripada kota Kinabalu balik ke Sendakan, di kampung saya Sendakan. Maka lebih kurang 2 jam perjalanan saya merasa letih badan. Maklumlah malam, kira-kira pukul 1 malam, ya, aku telah sampai, ya, aku telah sampai di kawasan Ranau. Aku telah sampai kawasan Ranau dan berehat sebentar di satu tempat rehat, yang mana tempat itu kebiasaan kalau saya balik ke Sendakan saya rehat di situ. Dan tempat itu memang tempat kawasan rehat, ada gerai-gerai makanan dan ada tandas. Maka saya pun memberhentikan kenderaan situ, duduk sekejap di gerai itu, ya, sambil memakan bekalan makanan yang saya bawa. Saya tidaklah order makanan ke situ sebab saya telah membawa makanan dari rumah, ya. Saya membawa satu termos yang dalamnya adalah kopi pekat. Saya minum perlahan. Tujuan saya yang buat kopi itu supaya saya tak mengantuk dalam perjalanan balik. Lebih kurang balik lebih kurang memakan masa 6 jam lah, yang jalan pun tak berapa elok, ya. Tapi malam tu suasana saya tengok ramai sangat orang singgah di situ. Kanak-kanak, ya, orang dewasa ramai, ya, ramai sangat. Tetapi mereka ni seolah-olah tak memandangku. Yalah, sibuk masing-masing kan dengan urusan masing-masing. Saya tak kisahlah. Mereka pandang aku, tak pandang aku, tak kisahlah. Ya, yang penting saya minum, makan sedikit biskut. Kemudian saya menyambung perjalanan. Sebelum itu, saya pergi ke tandas dulu. Saya pergi ke tandas dulu dengan beg saya, yang mana dalam beg itu ada tersimpan satu bungkusan duit lah. Duit raya, yang mana duit raya ni saya akan bagi kepada kanak-kanak di kampung nanti. Maka bila saya masuk tandas, selesai qada hajat dan sebagainya, lega rasanya. Kemudian saya pun terus meneruskan perjalanan dalam suasana yang hening, tenang malam itu. Ditambah lagi dengan lagu-lagu raya yang syahdu. Tiba-tiba lebih kurang 15 minit perjalanan, saya teringat. Rupa-rupanya beg saya tadi, yang mana beg itu di dalamnya ada duit raya, saya bungkuskan dalam plastik, tertinggal pula dalam tandas. Masya Allah, kenapalah aku ni tertinggal pula duit raya tu dalam tandas. Nak patah balik, dah tak larat. 15 minit tu bukan tempat yang dekat, ya, dah berapa kilometer saya lalui. Saya kata dalam hati, tak apalah, biarlah kalau hilang pun tak apalah, saya sedekahkanlah kepada orang yang mengambil tu. Lagipun duit itu pun memang tujuan saya untuk sedekah. Tapi nanti depan sana ada kawasan rehat lagi, ya, dekat-dekat depan tu ada kawasan rehat lagi. Maka saya akan begitulah, andai katalah ada siapa-siapakah, yang polis ke apakah yang ada, maka saya akan maklumkan dengan mereka bahawa saya kehilangan beg tertinggal dalam tandas. Mana tahulah mereka akan datang mengambil. Tapi kalau terambil pun tak apalah. Alhamdulillah, lebih kurang sejam perjalanan saya dapat masuk ke satu tempat persinggahan lagi, ya, iaitu kedai makan, deretan kedai makan, dan ada jugalah tandas di situ. Dan alhamdulillah di situ ada polis peronda yang sedang minum. Saya nampak polis peronda ni sedang minum, dan juga ada saya nampak kereta peronda polis. Mereka tengah minum sambil memakan kuih lah. Maka saya pun mendekati mereka. Assalamualaikum, Tuan. Waalaikumsalam, kata polis peronda itu. Kenapa? Begini Tuan, saya sekadar maklumkan bahawa tadi saya singgah di kawasan rehat di sana. Tapi saya tertinggal beg lah Tuan, kerana ketika saya masuk ke dalam tandas itu, saya bawa beg. Dalam beg itu ada lebih kurang duit RM200 tertinggal dalam beg itu. Jadi saya sekadar nak maklumkan pada Tuan, andai kata Tuan nanti datang ke sana ke, saya maklumkan bahawa itu adalah duit saya. Tapi macam mana pun, kalau Tuan dapat duit itu nanti, sedekahkanlah kepada siapa-siapa, ya. Sama ada Tuan nak sedekahkan ke surau, ke masjid, atau orang-orang yatim, terpulang pada Tuan lah.
Saya cuma maklumkan saja itu barang saya yang hilang. Tetapi kedua-dua polis itu tercengang dan tanda heran. Dia kata, polis itu, tempat persinggahan mana yang kau singgah tadi? Yang di sana tu. Di sana mana? Sebelum saya datang sini kan ada tempat persinggahan. Kata polis peronda tu, yang kami tahulah, persinggahan yang pertama yang kamu lalu itu dah ditutup lebih kurang 2 bulan yang lepas kerana renovation, ya, dan juga dibaik pulih oleh ampunnya gerai makan, restoran makan dan ampunnya tempat itulah. Iya ke? Iya, kata polis peronda. Ish. Jadi tadi tempat siapa? Mungkin kamu ni belum sempat polis peronda itu meneruskan katanya. Tak apalah tuan, yalah. Tak apa. Tapi kalau dia kata tuan ternampak, nanti kalau dapat duit tu, tak apalah, itu pun duit untuk saya sedekahkan kepada orang. Tuan sedekahkanlah ya. Sambil tersenyum, polis peronda itu angguk-angguk kepala. Maka saya pun teruslah meneruskan perjalanan. Tapi dalam perjalanan saya tu, saya berfikir panjang. Ish, betul ke kata polis tu, tempat tu ditutup sementara waktu renovation? Jadi yang saya nampak orang ramai tadi siapa? Jadi seram sejuk saya. Maklum tengah malam, saya bertemu dengan polis itu pun lebih kurang pukul 2 pagi. Saya cek seluar saya, apakah saya ini khayal atau macam mana. Takut-takut saya ini khayal, terkencing di seluar ke, ataupun saya bermimpi. Kemudian saya pegang-pegang hidung, pipi, sakit juga, tak mimpi. Pelik. Lebih kurang berapa minit lah saya lalu daripada persinggahan yang kedua yang saya nampak polis tadi. Saya pun patah balik. Saya nak tanya lebih lanjut lah dengan polis tu. Ya, betul ke? Bila saya patah balik, saya lihat kedua-dua polis peronda itu dah tak ada. Kenderaan mereka pun tak ada. Cepat sangatlah berlalu. Baru berapa minit. Biar betul. Kemudian bila saya tempat tu pun saya tengok yang tempat saya singgah kedua ni pun, Masya Allah, hanya sekadar pondok kecil dan kemudian tempat perhentian bas. Tidak ada pun gerai makan. Jadi tadi di mana? Di mana? Ini menjadi persoalan saya sepanjang perjalanan. Maka saya berhenti sekejap. Saya pun telefon kakak saya di kampung. Kak, saya sekarang berada di kawasan Telupit. Tak lama lagi saya akan sampai lah. Lebih kurang 2 jam lagi saya sampai. Kata kakak saya, okeylah, hati-hati dalam perjalanan, insyaAllah. Lebih kurang sebelum subuh saya sampai, kak. Hati-hati dalam perjalanan. Maka saya pun teruskan perjalanan. Sampailah saya sebelum azan subuh, saya dah sampai di kampung. Alhamdulillah, saya sampai dengan selamat. Tetapi setelah beberapa hari, ya, hari yang ketiga raya, saya pun kembalilah ke Kota Kinabalu, bertugas seperti biasa. Saya lalu di tempat yang dikatakan itu. Memang benarlah, ya, memang benar. Tempat persinggahan saya yang pertama itu ditutup. Ada lagi notis di depan tu, ditutup sementara waktu untuk kerja-kerja pembaikan. Tetapi yang saya heran, kenapa malam itu saya nampak seperti tak ditutup? Patut punlah orang ramai yang datang berkunjung, kanak-kanak dan orang dewasa ketika itu, tak langsung melihat saya ketika itu. Dan saya pun tak inginlah melihat mereka, wajah mereka cari lebih dekat. Jadi, siapakah mereka itu? Cerita yang kedua, kisah seram ketika membuat lemang. Kisah yang kedua ini menceritakan bahawa ada seorang pemuda. Ya, pemuda ini, dia ini adalah anak tunggal dan dia ini adalah anak kesayangan ayah dan ibu. Maka sebab itulah kerja-kerja yang berat-berat ditugaskan kepadanya. Kita namakanlah namanya, bukan nama betul, sebagai Kasim, untuk senang kita bercerita. Maka Kasim ini ditugaskan oleh ibunya dan ayahnya untuk membuat lemang. Sebelum itu, kata Kasim, ayah, apakah ayah pada tahun ini tak nak mencari buluh
Sebab saya pun tak nak masuk lah ayah kautan dalam bulan puasa ni, maklumlah. Kautan jauh, ya. Lapar lagi, dahaga lagi, bibir pun jadi kering, panas pula tu. Jadi kata saya, ayah kalau boleh upalah orang-orang lain untuk mengambil buluh. Ayahnya pun tersenyum. Nak, jangan susah hati. Sebelum kamu nak berfikir, ayah sudah fikir. Ayah telah mengupah orang-orang kampung, pemuda-pemuda kampung untuk mencari buluh. Dan buluh tu dah ayah potong-potong siap. Tu depan tu ha. Buatlah lemang. Ya, seperti mana ibumu suruh tu. Buatlah ya di belakang rumah tu. Iyalah ayah, mak, saya turun dulu ya. Buatlah. Kebetulan pula di belakang rumah Kasim ini adalah pokok pisang yang banyak, ya, pokok pisang banyak. Jadi kata Kasim, inilah kerjanya setiap tahun membuat lemang, ya. Yang malasnya lemang ni katanya bukan apa. Yang dia malas tu adalah membakar arang tu. Yang menunggu pula berjam-jam, ya. Dipusing-pusing pula dia kata bulu tu supaya masakan tu jadi cantik, tidak ada hangus, ya, kena pusing. Maka sementara dia membakar arang, kemudian dia telah letakkan buluh yang telah disusun rapi, dimasukkan beras ke dalam tu untuk buat lemang, ya, disusun elok-elok, dipanaskan. Kemudian Kasim pun menyandarlah sekejap di salah satu tiang di belakang rumah tu. Tiba-tiba muncul ayahnya. Tapi oleh kerana Kasim ni letih, lemah badannya, dah siapkan arang batu, susun-susun semua tu, dia pun taklah sangat nak tegur ayah. Biarlah ayah datang melihat-lihat lemang yang dimasak oleh Kasim. Lama jugalah, kata Kasim ni, lama juga ditengok ayahnya, menengok-nengok. Makin lama ayahnya makin mendekat pada lemang, dan makin mendekat, makin mendekat, dekat-dekat kawasan bara api, yang mana bara api itu mengeluarkan asap dan panas. Dia pelik kepada ayahnya ni, kenapa ayahnya ni dekat-dekat dengan bara api panas tu, sedangkan saya ni pun tak mampu bertahan lama-lama. Tapi ayah saya duduk lama pula situ. Bahkan bukan sekat panasnya bara api, mukanya pun terkena asap, tapi ayah selamba. Ish, tak boleh ni, saya kata. Maka saya pun tegurlah, ayah, kenapa ayah duduk di situ? Panas tu ayah. Suara saya, teguran saya tak dihiraukan langsung oleh ayah saya. Bahkan ayah saya memandang, melirik kepada saya sambil ketawa. He. Kemudian ayah saya bangun dan terus pergi ke pokok pisang tengah malam tu, lebih kurang pukul 12 malam. Saya pun heran, kenapa ayah ni masuk ke pokok pisang ni kemudian hilang dalam kegelapan. Ish, apa ayah buat? Mungkin ayah mencari pokok pisang kot. Tak apalah, saya kata. Saya pun pergi ke lemang tu, saya pusingkan balik ya. Saya tengok dah hampir masak, maka saya pun kurangkan bara api, saya letak ke tepi bara api. Tak lama kemudian ayah saya datang daripada atas. Kasim, kata ayah saya. Ya ayah, dah siap ke lemang-lemang tu? Dah siap ayah. Kan ayah baru saya turun tadi. Kenapa ayah tanya lagi? Kata ayahnya, bila pula ayah turun? Ayah ni baru balik daripada surau. Tadi di surau, selepas solat, ayah bersimbang-simbang dengan imam masjid, dengan pengurus masjid dan ejek masjid, sebab kami ada buat mesyuarat. Sekarang ayah baru pulang. Bila masa pula ayah datang? Tadi siapa tu ayah? Kenapa Kasim? Tadi saya nampak ayah lah. Nampak ayah? Iya ayah, saya nampak ayah. Kenapa Kasim nampak ada orang serupa dengan ayah ke tadi? Ya ayah, benar ayah. Astagfirullahalazim, kata ayahnya. Benda ni sebenarnya Kasim, ayah dan mak kamu selalu nampak. Sejak akhir-akhir ni ada orang-orang yang seperti menyerupai ayah. Ayah pun tak tahulah siapa tu. Tak apalah Kasim, teruskan, kemaslah lemang tu. Bentar lagi atas. Naik atas ya? Ya. Maka Kasim pun kemas-kemas lemang. Kemas semua-semua, disimpan dalam bekas, dibawa ke atas, bara api dia dipadamkan. Sampai Kasim naik ke atas, ibunya tegur, Kasim, letak di dapur lemang tu,
Sudah senang, besok dipotong, ya. Ni makcik kamu datang motong-motong ni, nanti dia akan bantu besok. Ini keluarga kamu ni. Adalah keluarga adik-beradik mak saya datang. Iyalah. Tiba-tiba, ayah mana mak? Ayah kamu daripada lepas isyak tadi tak ke mana-mana, solat di rumah. Kemudian tu dalam bilik tidur. Biar betul mak. Betul, ayah kamu sejak lepas isyak tadi, lepas solat isyak, dia minum sikit, dia tidur. Tak bangun-bangun tu dalam bilik. Maka Kasim pun jadi, biar betul, maka Kasim pun untuk membuktikanlah benarkah kata ibunya ni, maka Kasim buka pelan-pelan bilik tempat ayahnya tidur. Memang benar, ayahnya tidur di situ. Jadi siapa tadi? Yang datang pertama, yang kata dari surau siapa? Astagfirullahaladzim. Maka Kasim pun terus datang memeluk ibunya sambil menangis, badannya menggigil menceritakan apa yang sebenarnya berlaku. Maka kata ibunya, Kasim, kamu ni bahaya lagi ke? Tak mak, betul mak. Sumpah mak, saya nampak tadi ayah. 2 kali saya nampak. Pertama, ayah datang mendekati tempat bara api, tempat kawasan masak lemang, hingga muka ayah kena asap dan panas tempat tu. Saya pun tak tahan, tapi ayah tahan. Kemudian bila saya tegur, ayah terus masuk ke dalam semak-semak di Blokar saya, di kawasan tempat kebun-kebun pokok pisang tu. Lepas tu tak lama kemudian, ayah turun pula ke bawah, tanya dah siap ke lemang belum. Saya kata, ayah kan baru saja tadi datang sini. Dia kata, tak, ayah ni baru balik dari surau, bincang-bincang dengan IJK masjid, dengan imam dan pengurusi pasal ibu. Siapa tu ibu? Maka ibunya pun giling kepala. Tak tahulah Kasim, kenapa, siapa, mak pun tak tahu ni. Masya Allah. Jadi para penonton sekalian, itulah 2 kisah seram yang sempat saya kongsikan untuk tatapan anda semua. Semoga anda terhibur dan dapat iktibar daripada kisah ini, ya. Kisah yang berlaku ketika menjelang Hari Raya Aidilfitri. Mudah-mudahan kita sentiasa saling bersiraturahim dan bertemu walaupun di alam maya di dalam video ini. Jadi saya mengambil kesempatan kepada anda semua, para penonton yang setia dan para penonton yang selalu kerap datang ke channel ini, saya mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Sekian, bertemu lagi dalam kisah yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.